Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sihat semua? Harap sihatlah. Okey, jom belajar sains bersama saya hari ini. Kita akan fokus pada tajuk 1.2 iaitu mikroorganisma berfaedah. Sudah bersedia dengan buku teks? Okey, ambil buku teks masing-masing. Tengok muka surat 28. Tajuk ni pada muka surat 28, mikroorganisma berfaedah. Dekat situ kita tengok peta minda yang disediakan. Mikroorganisma berfaedah ni, aplikasi dia boleh dikelaskan kepada 3 bidang utama, iaitu bidang perindustrian, bidang pertanian dan juga bidang perubatan. Okey, kalau bidang perindustrian ada 3 kita tengok ni, minuman, makanan, barangan kulit. Kalau perubatan ada 3 juga, hormon, antibiotik dan vaksin. Manakala untuk bidang pertanian, kita tengok 2 iaitu pencernaan haiwan dan bakteria penitratan. Okey, kita pergi tengok satu-satu. Okey, dalam bidang perindustrian, tadi yang penghasilan minuman tadi, contoh yogurt ni, kita gunakan bakteria Lactobacillus bulgaricus. Okey, manakala dalam bidang barangan kulit, kita gunakan bakteria yang namanya Bifidobacteria species dan juga Lactobacillus subtilis. Yang terakhir untuk bidang perindustrian ialah penghasilan roti ataupun makanan. Dalam makanan iaitu kita menggunakan yeast. Yeast ni digunakan untuk menaikkan adunan roti. Okey, kita pergi kepada bidang seterusnya. Dalam bidang pertanian pula ada 2 tadi. Yang pertama ialah membantu pencernaan haiwan. So bakteria yang terlibat di sini ialah bakteria Bifidobacteria species. Okey, Bifidobacteria species ni dia berada di dalam sistem pencernaan haiwan ruminan. Haiwan ruminan ni ialah haiwan yang makan rumput. Bukan lembu saja, kambing, kerbau, semua tu haiwan ruminan. So dalam sistem pencernaan dia ada bakteria yang menolong untuk mencernakan rumput yang keras tu. Okey, seterusnya dalam bidang pertanian ni juga ada bakteria penitritan. Penitritan ni ialah proses untuk menghasilkan nitrat yang berada dalam tanah. So nitrat tu merupakan macam makanan, nutrien kepada tumbuhan. Okey, seterusnya dalam bidang perubatan, tengok yang pertama ialah penghasilan hormon. Contohnya hormon insulin. Yang mana insulin ni digunakan untuk merawat penyakit diabetes mellitus iaitu kencing manis. Dia menggunakan recombinant E. coli, DNA recombinant E. coli. E. coli ni sejenis bakteria. Recombinant DNA E. coli. Okey, ni kalau kita tengok gambar insulin yang dimasukkan ke dalam, disuntik ke dalam salur darah pesakit kencing manis untuk merawat kencing manis lah. Okey, yang kedua ialah penghasilan antibiotik. Antibiotik tahu kan? Untuk merawat sakit. Contohnya seperti penicillin. So mikroorganisma yang terlibat di sini ialah Penicillium carcinum. Okey, yang ketiga ialah penghasilan vaksin. So vaksin ni ialah satu larutan yang mengandungi virus ataupun bakteria yang telah dilemahkan dan disuntik ke dalam badan manusia. Vaksin ni berfungsi untuk mencegah jangkitan penyakit. Okey, seterusnya selain daripada 3 bidang tadi, mikroorganisma juga ni ada kegunaan lain dalam bidang bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Contohnya digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui proses penapaian sisa pertanian. Okey, apa dia ekoenzim ni? Ekoenzim ni merupakan hasil semula jadi
daripada sisa pertanian seperti buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Maksudnya larutan pembersih ekoenzim. So, kita tengok gambar ni ada dalam buku teks kamu. Okey, kita tengok sikit perbezaan di antara pembersih ekoenzim yang kita sediakan secara alami tadi dan juga berbeza dengan bahan pencuci yang disediakan dengan menggunakan bahan kimia. Okey, yang ni ada pada muka surat 30. Kamu boleh tengok pada muka surat 30. Ada banyak perbezaan. Ni ada 7. So, saya lebih suka kalau soalan biasanya dia tanya tak adalah sampai 7 perbezaan. Biasanya dalam 4. So, pilihlah yang mana yang senang ingat dan yang mudah awak faham. Contoh yang pertama, macam mana proses penghasilan. Kalau pembersih ekoenzim kan diguna penapaian sisa pertanian. Sisa pertanian ni macam buah, sayuran, itu dia guna sisa pertanian. Manakala bahan pencuci kimia, dia menggunakan bahan kimia. Okey, lagi. Yang ketiga ni, mudah digunakan. So, larutan pembersih ekoenzim ni, kita tak perlu sental dia. Bila kita letak je pada pinggan ke pakaian ke, so tak perlu sental. Okey, manakala bahan pencuci kimia perlu disental. Okey, seterusnya dari segi kos. Kos untuk menghasilkan pembersih ekoenzim rendah sebab dia menggunakan sisa pertanian. Dan lepas tu kalau penggunaan bahan kimia, kos tinggi. Okay, seterusnya dari segi penghasilan sisa, kalau larutan penapaian sisa enzim iaitu larutan pembersih ekoenzim, dia kurang penghasilan sisa. Jadi dia lebih mesra alam. Manakala bahan pencuci kimia, dia banyak menghasilkan sisa. Jadi, dia boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, selain daripada itu, kita tengok serum bakteria lactobacillus ni dalam ni adalah serum bakteria lactobacillus species. Serum ni lah yang digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Apa dia serum? Serum ni ialah larutan yang mengandungi bakteria. Ni macam tapai lah bakteria yang melalui proses penapaian. Okey, selain daripada ekoenzim tadi, lactobacillus juga digunakan dalam membuat beberapa bahan, iaitu yang pertama membuat baja kompos. Kompos ni ialah baja lah. Itu memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim, merawat sisa kumbahan dan menyingkirkan bau busuk. Yang ni awak boleh rujuk pada buku teks awak muka surat 31. Okey, itu sahaja untuk tajuk 1.2 ni. Pendek sahaja, mikroorganisma berfaedah. Okey, selepas tonton video ni, boleh jawab soalan dalam Google Form yang saya sediakan dan juga tolong lengkapkan modul yang saya telah beri kepada awak sebagai nota. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.